وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan satu peluang yang cukup besar, yang cukup hebat, yang cukup manfaat pada kehidupan kita, iaitu diberikan peluang untuk terus hidup di atas muka bumi Allah ini dengan secara percuma. Kerana pada satu ketika sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya tidak dilewatkan dan tidak diawalkan, itulah ajal kita, tuan-tuan. Maka selagi mana usia, selagi mana ada umur, selagi mana ruh masih berada di dalam badan, dalam jasad, pergunakanlah sebaik-baik mungkin usia kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So bagaimana kita nak beribadah? Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut ulama. Bukan kita ikut akal kita semata-mata untuk mencari Allah. Kerana hari ini ramai orang yang mencari Allah dalam ikut akal semata-mata, tanpa mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikut tarekat ulama, tanpa mengikut hakikat sebenar yang dinamakan sebagai hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Terus kepada makrifat tanpa melalui syariat, tarekat dan hakikat. Muslimin yang dirahmati Allah, ini amat berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ianya menyebabkan masa-masa kita yang barakah, keberkatan masa itu akan berlalu begitu sahaja. Bagaimana dinamakan sebagai masa yang barakah? Masa yang diluangkan, digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan masa yang barakah. Kalau masa-masa yang lalu begitu saja kita hanya mengadap handphone, kalaulah masa-masa yang kita luangkan dengan hanya sekadar makan koci, kalaulah masa-masa kita luangkan hanya untuk habis begitu saja, maka hilanglah keberkatan masa tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, 24 jam yang telah lalu, 24 jam yang akan datang, belum tentu 24 jam, mungkin 23, mungkin 22, iaitu masa untuk kematian kita. Kita tak tahu bila. Muslimin yang dirahmati Allah, gunakanlah masa tersebut. Bagaimana nak menggunakan masa yang paling baik? Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam jamaah, duduk dalam keadaan duduk dengan orang-orang saleh. Itulah yang dinamakan sebagai masa yang barakah. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada manusia yang dia tidak tahu, kata dia tak tahu, tapi dia pergi duduk dengan orang yang tahu, beruntung. Ada orang yang dia tak tahu, dia cuba untuk bagi diri dia tahu, dia untung. Ada orang yang dia tak tahu, tapi dia buat-buat macam kata dia tahu. Yang ni yang rugi, yang ni yang celaka. Dia bersembang satu benda yang dia tak tahu, maka dia akan jadi binasa atas diri dia. Muslimin yang dirahmati Allah, bukan takat diri dia, orang lain pun binasa. Dia tak tahu pun kata dia tak tahu, tapi dia buat cakap pandai, konon-konon dia tahu. Muslimin yang dirahmati Allah, ada hadis yang kita bincangkan hari itu. Seorang badui mai masuk sembahyang dalam masjid Nabi. Nabi duduk ada di belakang. Dia sembahyang. Habis dia sembahyang, dia mai jumpa Rasulullah, dia bagi salam. Nabi jawab salam, Nabi kata pergi sembahyang lain. Dia pergi sembahyang. Dia sembahyang. Habis sembahyang, dia mai kat Nabi balik. Nabi kata pergi sembahyang lain. Hang tak sembahyang lagi sebenarnya. Dia pergi sembahyang. Dia sembahyang. Dia habis sembahyang, dia mai balik kat Nabi. Nabi kata pergi sembahyang lain. Sampai berapa puluh kali. Pasal apa? Dia tak tahu, kata dia tak tahu, tapi duk belagak situ. Kotlah dia nak tanya tang mana tak kenal.
Nampak tak? Hari ni ramai macam tu. Sembang derah. Dia mula nak derah. Dia sembang pandai, tapi nak duduk dengan ulama, nak duduk dengan orang yang tahu, tak mau. Lepas tu dia duduk buat sendiri dia. Apa dia kesalahan di situ? Dalam Syarah Muslim ada cerita apa kesalahan lelaki tersebut, badui tersebut. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Tamak ninah. Sembahyang punya laju sampai tak ada tamak ninah. Apa dia tamak ninah? Berhenti saat dia itulah cerita tamak ninah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki pun ada tamak ninah, dalam mazhab apa pun ada tamak ninah. Cuma satu yang celaru, sembahyang tarawih tak ada tamak ninah, 23 rakaat 7 minit. Apa? Tu yang celaru. Tu jadi celaru. Tu pasal itu kotlah nak pergi tanya betul tak kami buat ni. Tak ada. Baik kita suka bertanya, fas'al ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli-ahli zikir. Di sini ahli zikir ni bukan maksudnya orang yang kuat zikir tu. Ahli zikir ni adalah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut selalu ingat Allah. Ini ahli zikir yang selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Siapa? Al ulama. Tu maksud dia. Ada di situ. Yang ni pitanya ulama ahli zikir tersebut bahawa kita tak tahu in kuntum la ta'lamun. Ni nak buat macam mana ni COVID-19 ni? Tuan-tuan, sebenarnya dalam hadis cerita bab sebelum makan kena basuh tangan kan. Sebenarnya dalam hadis sebut basuh tangan in bracket tu apa dia? Wudu. Ada ulama kata contoh, bila siapa yang ada wudu dah, perlu tak dia basuh tangan sebelum dia makan? Tak perlu, sebab dia dah ada wudu. Tapi ada ulama kata tak, dia kena basuh tangan juga. Itu dia panggil wudu ringan. Wudu, apapun dalam wudu ni maksudnya bersihkan diri dalam hal-hal tertentu mengikut syarat-syarat dia. Tapi kalau takat basuh tangan pun dia dah termasuk dalam berwudu. Okey. Contoh, saya dah ambil ayat semayang. Sekejap lagi tiba-tiba ada guru nak belanja saya, nak makan. Kutlah kan. Makan. Kena pula makan hak pakai tangan. Takkan pakai laksa, makan laksa basuh tangan kot. Basuh pilah tangan, ambil sunnah. Okey. Perlu tak saya basuh tangan? Saya dah ada wudu, maka dikira ia sebagai dah basuh tangan. Tapi kalau saya nak baru balik, saya nak basuh juga tangan, dia kira tajdid balik atau memperbaharui wudu saya. Adalah lebih baik ambil wudu balik. Tambah-tambah jadi macam ni punya masalah. Berwudu selalu, tu hikmah dia. Lepas wudu, wudu. Lepas wudu, wudu. Tak ada apa. Muslimin dan dirahmati Allah. Itu di antara hikmah berwudu. Nabi dah bincang lama dah dalam bab bersih tangan. Sebab tangan ni lah batat yadak. Tangan ni akan merayap, tangan ni akan menyentuh. Tangan ni lah akan mula-mula sekali akan sentuh benda. Itu sebab bila bangkit pada tidur, Nabi tak bagi celup dalam tangan ni, celup dalam bekas. Sebab ayak tadi boleh binasa kerana tangan kita. Maka ambil cedok, ambil gayung, ambil bekas, basuh di luar bijana, di luar bekas. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan terus pergi celup. Ambil cedok, basuh tangan dulu. Habis dah basuh tangan, yang kita basuh tangan akan nak wuduk, basuh tangan sampai tang ni, barulah celup nak berkumuk dan sebagainya. Kalau terus celup, tambah pula ayak tadi kurang daripada kadar 2 kolah, ada ulama kata binasa ayak tersebut. Sebab apa? Tangan kita tak tahu sentuh macam-macam. Tambah-tambah waktu tidur. Sebelum tidur makan torai. Sebelum tidur makan udang. Masa tidur buat apa? Jawab sendiri. Kena pula ada apa? Hadap garu tu lah, melecak habis. Tak tahu bangkit-bangkit bercelup dalam bekas. No. Tengok-tengok dia merah. Apa dia tu? Merah apa dia tu? Main sirap ke? Tak ada. Bergaru malam. Nampak? Nabi dah sebut lama dah, muslimin yang dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah dengan nikmat Islam agama kita, alhamdulillah dengan nikmat iman yang tersemat di dalam hati kita. Moga-moga iman ini kekal dengan kita hingga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam kitab kita, masalah cari tak jumpa lagi dia 120 no 120 57
Okey. Saya bawa silat kitab kan. Tujuh 100 juzuk kedua kan. Satu 20 masalah 120 bab ma jaa fi jam'i baina salatain. Okey, kumpulkan di antara dua solat, yakni jamak. Bagaimana kita nak jamakkan? Maksud dia jamak, maksud dia himpunkan. Okey, himpun ni ada dua. Satu, himpun kerana kita musafir yang diharuskan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ada satu mazhab yang bukan harus pun tak apa. Janji syarat dia keluar daripada dua marhalah. Yang satu lagi mungkin kerana operation, mungkin kerana sakit, mungkin kerana pembedahan, mungkin kerana dia adalah seorang yang menyebabkan terlibat dalam benda tersebut, maka dia boleh jamak benda tersebut. Apa dia? Solat. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi yang ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab nama dia Tuhfatul Ahwadhi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Membicarakan tentang bukan 4 mazhab, lebih daripada 4 mazhab, cuma lebih penumpuan dia kepada mazhab Syafi'i. Okey, kita masih memegang mazhab Syafi'i sebagai mazhab kita. Kita tak boleh bila kita mengaji mazhab lain, aku Syafi'i, aku Hanafi, aku Maliki, tak mau. Kita tetap Syafi'i. Ataupun saya tak ada mazhab. Jangan. Kita mengaji sebagai kadar ilmu. Sebab bila kita tahu ilmu tu mazhab orang, kita tahu, kita ra'i dia. Jangan terus kata sesat, kita ra'i dia. Oh, ni mazhab dia ni, ni mazhab dia ni, dia ni mazhab dia ni. Jangan kita pergi mengaji hak mazhab tu saja. Waktu nampak hak kuat ni mudah, pergi mengaji hak mazhab ni saja. Jadi cara merbuah habis, dia campur meraduk habis. Yang tu jadi merapuh. Okey nak? Kita mazhab Syafi'i. Perbincangan kitab ini lebih menumpukan pada mazhab Syafi'i, ashab min ashabi Syafi'iyah. Cumanya ada masuk tentang apa huraian mengikut mazhab lain pada satu-satu bab masalah. Baik, moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bil darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan mengumpulkan antara dua sembahyang fardu. Dua sembahyang fardu yang kita kumpul. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula menghimpunkan, mengumpulkan, menyatukan dua sembahyang fardu itu bermasa-masa jua. Harusnya apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Apa maksud wajib? Kena buat, siapa tinggal berdosa, siapa buat dapat pahala. Haram, patut tinggal, siapa buat dosa, siapa tinggal dapat pahala. Kaedah tu kena faham dulu siap-siap. Harus, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Harus dia akan berubah-ubah. Okey, yakni harus seseorang itu mengumpulkan, menjamakkan antara sembahyang Zuhur dan Asar dalam satu waktu. Begitu juga boleh dikumpulkan, dijamakkan sembahyang Maghrib dengan Isyak dalam satu waktu. Sebagaimana riwayat yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW ada menghimpunkan, memperbuatkan yang demikian itu. Ada Nabi buat. Maka berdasarkan kepada hadis itulah bahawa boleh kita himpunkan. Boleh kita himpunkan dan boleh kita jamakkan. Cuma bila kita baca hadis, kita tak terus ambil hukum daripada hadis tersebut. Kita tengok dulu apa ulama nak kata. Sebab kita bukan faham lagi asbabul wurudnya. Hadis yang berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu anha, anhuma. Anha pula. Sebab apa?
balik kepada Abdullah dan Abbas, itu pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri baina wal asri wa bainal maghribi wal isya'i bil Madinah. Ketika Nabi duduk di Madinah, Nabi tak keluar pergi mana pun. Ada tak? Hatu saya kata tadi, ada kadang-kadang waktu musafir, ada kadang-kadang yang Nabi tak pergi ke mana pun Nabi jamak juga. Ada sebab. Bin ghairi khaufin wala matarin. Bukan kerana sembahyang khauf, berperang, dan bukan kerana hujan lebat. Duk terjemah buat apa lagi? Hari saya terjemah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya telah mengumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Zuhur dan Asar dan antara Maghrib dan Isya di negeri Madinah, tempat Nabi duduk, bukan Nabi musafir pun, dengan ketiadaan apa? Kerana takut nak berperang, bukan kerana berperang, kerana aman, dan tiada kerana hujan, bukan kerana hujan lebat. Boleh lihat balik takwil hadis ini pada masalah 123 nanti dia nak main. Kata Imam At-Tirmizi lagi, faqila li Ibnu Abbas ma adraka bidzalik faqala adraka arada alla yakhruju ummati. Maka ditanya orang bagi Ibnu Abbas, apakah kehendak Nabi dengan demikian itu? Pasal apa yang Nabi buat dengan ketiadaan, tiada musafir, tiada jalan yang lebih daripada 2 marhalah. Pasal apa Nabi buat macam tu? Jawabnya, mengkehendaki ia, yakni Nabi, bahawa tiada memberi musyaqqah umatnya. Nah, abang kata Nabi nak tunjuk kat kita bahawa tiada keberatan, ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita boleh jamak. Sekali lagi baru syarah ulama syarah. Ya, ada sebab. Faham tak tu? Okey, baiklah ni saya nak tanya tuan-tuan. Kebanyakan yang kita duk jamak ni pasal apa? Pasal musafir, betul? Lain pada tu tahu tak pasal apa? Tak tahu. Yang inilah Nabi nak ajak. Nah, abang kata ada keadaan yang membolehkan kita buat benda ni. Tapi bukan duduk saja-saja rasa macam hari Isyak malah mayang maghrib keling Isyak buhdai orang dia tahu. Dia mesti kena ada sebab. Okey. Terus hadis ini 121 masalah mengumpulkan, jamakkan antara 2 sembahyang yang berdosa. Apa dia? Menjamakkan sembahyang yang berdosa, menghimpunkan sembahyang dalam keadaan berdosa. Apa dia? Qada. Tadi asar tak, tadi maghrib tak sembahyang, tiba-tiba masuk Isyak, himpun tak? Himpun jugalah. Maksudnya tarik maghrib pergi duduk di Isyak pun himpunlah juga, tapi yang tu berdosa. Tapi hak kerap buat subuh campur dengan zuhur. Hak tu kerap buat, tu pun kira himpun juga. Tapi tak disebut di sini yang mengatakan subuh pun. Yang sebut zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tapi ada yang menghimpunkan, mengumpulkan itu 2 sembahyang itu berdosa. Apa dia? Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan berdosa mengumpulkan 2 waktu sembahyang di dalam satu waktu jikalau dengan tiada uzur. Maksudnya hak tadi pasal uzur. Hak tadi pasal uzur. Kalau tiada keuzuran, berdosa. Ada hadis katanya, An Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man jama'a baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Jaga nah orang yang duk qada sembahyang ni. Dia kata dia buat juga sembahyang, tapi qada. Dia buat juga, dia kata. Pedan Nabi kata dekat orang macam ni. Ada orang hak tinggal sembahyang, dia tak qada dah. Tu cerita lain. Yang tu orang yang ingkar betul. Ada hak orang yang tak ada uzur, dia qada.
Qada ni apa dia akan berlaku kat dia? Muslimin yang dirahmati Allah, mari kita tengok apa Nabi nak kata orang yang qada ni. Qada dalam masuk dia himpun dengan sembahyang waktu sembahyang lain. Subuh dia tak sembahyang, dia masuk dengan zuhur. Zuhur yang dia tak sembahyang, dia sembahyang dalam asar. Tu pun mengumpulkan juga. Apa hukum dia ni? Berdosa. Dosa yang bagaimana? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, sabdanya, barang siapa yang mengumpulkan in bracket jamak qada. Tahu qada? Qada adalah menunaikan solat di luar waktu, adaan menunaikan dalam waktu. Qada itulah tadi maksud dia menghimpunkan sembahyang. Dalam tiap-tiap waktu dia ada waktu dia sendiri. Pasal apa zuhur pergi duduk dalam waktu asar? Tu dia panggil qada. Okey? Antara dua sembahyang daripada ketiadaan uzur, maka sungguhnya kata Nabi SAW, orang yang qada tanpa sebab ni, menghimpunkan tanpa sebab, bukan sebab uzur, telah mendatangkan, kata Nabi, ia, yakni orang yang memperlakukan sedemikian, akan satu pintu, dia buka satu pintu, dia buka dalam diri dia satu pintu daripada beberapa pintu dosa-dosa besar. Orang hak suka duk qada sembahyang ni, dia akan buka pintu maksiat dalam diri dia. So duk heran, pasal apa saya sembahyang tapi duk buat lagi, duk pi toto lagi. Saya sembahyang tak tinggal, qada ada tak? Qada ada. Saya sembahyang tak tinggal, tapi ya haknya duk pi juga, heran, duk heran. Duk buat lagi benda-benda maksiat, duk buat lagi benda-benda maksiat, benda-benda sehingga menyabitkan benda-benda dosa besar. Mayang tak tinggal, rasuah duk makan lagi. Mayang tak tinggal, curi tulang lagi kerja. Sembayang tak tinggal, tanya balik, sembayang tak tinggal itu macam mana? Ada qada tak? Ada. Itulah punca dia. Kita duk baca inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat cegah kita daripada kemungkaran. Pasal apa masih lagi melakukan kemungkaran? Ni di antara dia, sebab suka qada sembahyang. Itulah sebab Nabi kata membuka pintu-pintu dosa besar. Nampak? Duk heran. Handphone ada dah, handphone tak apa. Yang duk pergi mengumpat lah handphone tu buat apa? Tapi sembahyang tak tinggal. Tak tinggal macam mana? Ada qada tak? Ada. Cuba belajar dengan qada, maka terhindar dia daripada benda tu, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu dikata Nabi kata mendatangkan ia akan satu pintu daripada beberapa pintu dosa besar, kerana mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Subuh pitak waktu zuhur, zuhur pitak waktu asar, asar pitak waktu maghrib. Ada juga hak yang subuh pitak waktu isyak, tu dia melompat merata. Duha tak? Duha memang subuh ke haram. Qabliyah ba'diyah buat. Yang subuh tak boleh buat lagi ni, bawa pergi isyak. Jaga tuan-tuan. Kalau sembahyang yang kita tinggal itu hampir, boleh tak kita buat sembahyang sunat? Tak boleh. Tapi kalau sembahyang hak yang kita tinggal lama dulu, boleh tak buat sembahyang sunat? Boleh, tak ada apa. Tapi lepas tu kena qada balik hak yang waktu umur 15 dulu. Tapi kalau takat berlaku hari tu juga dalam 24 jam, subuh dia tertinggal ataupun zuhur dia tertinggal, tiba-tiba dia buat qabliyah zuhur, sedangkan qabliyah asar, sedangkan zuhur tak mayang lagi pun, baru tak sat ya, lari berapa jam ya pun. Nampak? Dia kena tunai hak qada dulu. Muslimin yang dirahmati Allah. Macam ni lah kata isyak haram tak mayang lagi, memang mayang tarawih dah. Boy. Mayang isyak dulu. Dah orang mayang dah. Usolli sunat tarawih. Dia pun usolli sunat tarawih. Sama buat 2 rakaat bagi salah, 2 rakaat. Dia tak tahu nak mufaraqah. Dia buat 2 rakaat. Bini dia tahu tadi lepas buka puasa nak keluh macam tu, tidur tentu lah. Maghrib mana, isyak mana, tak mayang lagi. Tapi mayang tarawih. Nampak? Kena mayang dulu hak ni dulu, baru mayang tarawih. Okey.
Jangan duk heran kau. Dia ni hantu terawih kot tu. Kalau macam saya dulu hantu terawih sungguh lah. Pasal murah. Orang kampung murah lah. Jadi tengok ke murah tu yang rajin sungguh dengan terawih tu. Tapi lah pasal murah tak apa nak ada sangat. Tapi dia rajin sungguh. Tapi rajin tanya balik. Ada tak hak yang buat, hak yang tak buat lagi, hak yang fardu tadi? Ada. Tunai hak tu dulu. Kita main-main tengok-tengok tu imam duk mayang apa dah tarawih dah. Kita niat mayang isyak. Boleh ke mayang fardu ikut orang mayang sunat? Boleh. Selagi mana ada fi'linya. Ada rukuk, ada sujud, ada apa tamakninah apa semua, hak yang rukun 13 ada, ikut je. Tapi sekali lagi dia bagi salam 2 rakaat bagi salam. Dia bagi salam mangkitlah tambah. Nampak sangat tak tahu. Muslimin rahmatullah. Okey. Tapi jangan duk buat rajin pula. Orang pergi mayang mayat, tuan-tuan pergi ikut mayang asar. Jenuh duk tunggu bila nak rokok, bila nak rokok. Orang mayang mayat mana ada rokok. Tengok hak mana ada perbuatan yang ada rokoknya, ada iktidalnya, ada sujudnya. Tengok-tengok kau duduk tengah sujud. Sujud apa dia tu? Kena-kena sujud syukur, kena-kena sujud tilawah. Kita pun Allahu akbar mai tumpang mayang zuhur. Apa? Dia mesti ada fi'li yang mengikut semua rukun tadi. Kalau tak ada, tak boleh ikut. Maksudnya tarawih sama tak dengan mayang isyak? Sama aja, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud. Ikut je lah. Cuma dia 2 rakaat. Dah ada 2 rakaat, kita terus bangkitlah, tambah lagi 2. Boleh je. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Inilah kita kata mengumpulkan, menjamakkan sembahyang yang berdosa. Apa dia? Qadha in bracket, menunaikan di luar waktu. 122. Hadis ni dhaif tadi. Waktu mengumpulkan, menghimpunkan 2 sembahyang, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah ini. Siapa yang beramal atas hadis ni? 120 dan 121 di sisi ahli ilmu, ulama yang beramal. Dia ambil hadis ni, dia beramal. Ada yang ulama yang tak ambil hadis ni, dia tak beramal. Tak ambil hadis dan tak beramal, tak ada masalah. Jangan kata orang yang beramal itu sesat. Ini masalah dia. Ada pihak yang nak beramal dengan ilmu tersebut, dengan hadis tersebut. Tak ada apa, sebab dia apa? Ada hadis. Ni hak yang satu kelaku ni. Bila dia tengok orang buat lain pada dia buat, sedangkan ada hadis, dia kata sesat. Ni kelaku hari ni. Tak jumpa hadis kot. Lama mana dah bab zikir duk ada lepas mayang. Depa baru dapat jumpa dalil. Faham kot, faham tak faham sudah. Lama mana dah duk berzikir lepas mayang, kan? Tak tahu baru keluar. Tak apalah, buatlah. Lepas tu hak selama ni yang duk kata orang sesat, orang bid'ah tu pasal apa? Itulah tuan-tuan, jangan terus hukum orang sesat. Yang pertama, takut kita tersesat. Jangan hukum orang. Okey, nah? Siapa? Tuan-tuan tengok dia kata di sini, dan bermula amal, iaitu orang yang beramal atas hadis ini. Siapa yang beramal? Iaitu di sisi ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ulama yang beramal, bukan orang kampung. Bahawasanya tiada boleh jamak antara 2 sembahyang melainkan dalam musafir atau di Arafah sahaja. Tak boleh jamak yang harus tadi. Tapi hak qadha hang kena buat. Pasal apa? Pasal tak mayang. Tu yang keluar, tuan-tuan faham nak? Tu yang keluar, ada seorang doktor dia kata hak yang qadha tak payah buat pun tak apa, dia kata. Sebab betul ni, ada dah kan? Angguklah. Dia kata tak payah qadha dah, dia kata. Pasal apa? Pasal ni. Pasal apa? Yang kata yang boleh himpun tadi maksud dia apa dia? Jamak tadi jamak qadha ke jamak musafir ke? Di sini dia kata kerana musafir dan di Arafah sahaja, maka baru boleh himpun. Lain pada tu tak boleh himpun. Dah hang tak buat sudah. Okey. Tuan-tuan hak mana duk ingat, hak mana ingat dia saja. Saya tambah sikit. Hak mana ingat saja buat, hak tak ingat tak usah duk buat. Kita mazhab Syafi'i, hang tahu kata hang ada tinggal, hang kena buat. Tak kira hak baru lagi kena buat, tak kira hak lama, tetap hang kena qadha. Okey,
Cuma kita tak tahu kiraan berapa. Buat je lah selagi mana mampu. Maksudnya jangan duduk sembang sajalah, mayang dululah. Dulu ralik sangat. Lah sembayang, duduk saja, mayang, duduk saja, mayang. Oi, mayang apa ni sampai tak berhenti-berhenti? Kotor. Orang tanya, Ustaz, nak buat apa Ustaz? Duduk di Masjid Haram Ustaz, duduk di Masjid Nabawi, tak tahu nak buat apa dah Ustaz. Quran dah baca habis 30 juzuk dah ni. Tak tahu nak buat apa. Qadha mayang dulu-dulu. Jangan taruh pula, aku nak pergi qadha di Mekah. Mati sebelum pergi baru tahu. Muslimin rahmatullah. Okey, baik. Kita tawakuf dulu nak, tak payah pergilah. Nanti insya-Allah kita pergi. Ni abang kita apa dah. Saya pun tak tahu bila nak boleh pergi. Ingat-ingat bulan 11 ni pula kot. Okey, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Sebab ada ahli ilmu yang beramal dengan hadis ini mengatakan yang boleh jamak, yang boleh himpun adalah ketika musafir yang 2 marhalah. Apa dia 2 marhalah? Apa dia 2 marhalah? 60 batu, 90 kilometer. Atau di Arafah saja bila kita pergi wukuf. Okey. Dan telah mengatakan, ada yang kata pula tiada mengapa oleh setengah daripada ahli ilmu. Ada ulama. Ahli ilmu tu apa dia? Ulama lah, orang yang ada ilmu, ahli ilmu daripada tabi'in. Siapa tabi'in? Selepas daripada tabi', sahabat, tabi', tabi'in, iaitu kurun yang ketiga. Mereka ni adalah ulama tabi'in. Pada menghimpunkan, pada menjamakkan antara 2 sembahyang bagi orang yang sakit. Tiba-tiba dia disahkan kena buah pinggang. Berapa lama dialisis, hemodialisis buah pinggang? Sampai besar? Alhamdulillah, tak lagi. Tak pernah dengar dah orang hemodialisis berapa lama? 4 jam. Kena tunggu turn dia. Nak tunggu turn dia pukul 4 jam. 4, 5, 6, 7, 8. Maghrib macam mana? Orang macam ni boleh dia jamakkan, dia tarik mai siap-siap waktu asar ataupun dia tolak ke isyak. Tapi kalau boleh takdim, boleh. Ni siapa dia? Tabi'in, sorry. Orang yang macam ni, sebab itulah ambil dalil daripada hadis Nabi tadi, awal-awal saya baca tadi, tiada musyaqqah. Orang yang dalam hemodialisis ke, orang dalam operation ke, yang makan masa sehingga makan 2 waktu sembahyang, maka dia boleh jamak. Okey, faham tak? Tapi kalau boleh, minta lah tak kena waktu sembahyang. Ada pak mentua, arwah pak mentua saya, 3 hari sekali. Bila pi turn kena okey lah. Kena tak okey, balik lepas isyak. Pi sebelum lepas lohok, balik lepas isyak. Tu nak buat macam mana? Ni dalil dia. Boleh tak dia jamak? Boleh. Kata tabi'in, ulama. Dan dengan dialah berkata Ahmad, yakni mazhab Hambali dan Ishaq. Dan kata setengah daripada ahli ilmu, ulama juga, boleh himpunkan antara 2 sembahyang kerana hujan. Hujan lebat, rumah kita tak ada bumbung. Hujan lebat, nak mayang macam mana? Mayang hujan duduk tu atas kepala kan? Lah jangan kata hujan, dalam mayang boleh mayang. Gila betul. Ada nampak tak orang duduk share dalam WhatsApp? Rokok, snorkeling. Ayak dekat pinggang. Rokok, snorkeling, tahu snorkeling? Naik ke situ, rokok. Tidal. Ambil nafas. Lepas tu nak sujud, scuba diving. Perbung. Sujud. Panggung nak duduk antara 2 sujud, tak duduk tentu dah, pergi duduk tempat lain pula. Ayak tu bawa api mata. Tak boleh. Hujan duduk tengah turun pun tak boleh mayang. Macam mana lagi nak mayang lalayang? Aduh, dia rajin, pelik lah. Lepas tu buat tajuk pula, tidak meninggalkan solat wala apa pun berlaku. Pelau tak hang. Ayat tu ada bab-bab yang tak boleh. Kena pergi cari tempat selamat dulu. Boleh tak boleh nak rokok, nak sujud. Ada hak yang hak baru, hak yang tak baru, 2-3 tahun sudah. Tok Arab tu mayang tepi pantai. Sampai ayak tu naik, ayak tu pasang, main rakaat ke berapa tu, sujud layak.
Yang hampir gatal mayang tepi pantai apa tu. Pilah cari hak tempat selamat, tempat hak tak mengganggu kamu, tempat yang tidak dilalu lalangkan oleh orang. Lalu lalang orang pun ada hukum. Pi cari tempat hak tak lalu oleh binatang yang berbisa, tempat yang tidak bernajis. Ni pakai ikut dan ya. Hampak jadah kira tang tu lah. Kira tang ni dia tang ni dia tang ni perak, tak nampak duk panggung. Tak apa, syahid ke apa dah. Carilah tempat selamat betul. Boleh delay sembahyang, jangan tak masuk terus nak kena sembahyang. Tengok dulu selamat tak selamat, laluan ke, najis ke. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, terus. Hujan. Dan dengan dialah berkata siapa? Imam Syafi'i. Kalau hujan lebat, bumbung tak ada dan menyebabkan kita takut lagi, kok hujan ayak naik. Rumah kita pula laluan ayak. Mau bulan 12 banjir. Mau bulan 12 banjir. Dengar kata hujan tak berhenti sampai pagi esok. Mau duk buat sembahyang sekali lagi, sembahyang layak. Tak apa. Yang tu boleh jamak. Sebab apa? Tu sebab suruh buat rumah 2 tingkat. Buatlah rumah 2 tingkat. Tapi sembahyang di atas lah. Ya duk gadegah sembahyang di bawah apa-apa. Sungguh lah. Rakaat pertama ayat kena dai dah. Rakaat kedua ayat kena hidung dah. Rakaat ketiga selam dah. Sembahyang di atas lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i pun kata boleh kalau hujan yang sedang turun. Dan Ahmad dan Ishaq. Dan tiada memikirkan Imam Syafi'i akan harus bagi orang yang sakit. Imam Syafi'i tak kata pun orang sakit tu perlu jamak. Yang saya sebut tadi. Okey. Dia nak hemodialisis. Itu saya kata awal tadi dah siap-siap. Apa dah saya kata? Pilih waktu hak tak kena dengan waktu sembahyang. Hak tu ya. Tapi kalau dia buat waktu sembahyang, itu dipanggil qada. Qada tadi qada uzur, bukan suruh jamak kan. Jangan niat jamak. Faham dah tu? Ada dua benda ni, himpun kerana qada dengan himpun kerana sakit. Kerana hak yang Ahmad kata tadi, Hambali kata tadi boleh. Imam Syafi'i kata hak bab sakit tak boleh. Tapi kalau takat macam hujan ribut kuat, rumah kita tak pasti nak jadi macam mana, jangan duk sembahyang lagi, takut. Okey, terus. Kerana harus bagi orang sakit itu ia mengumpulkan antara dua sembahyang. Tiada harus. Tiada memikirkan Imam Syafi'i akan harus bagi orang yang sakit itu mengumpulkan antara dua sembahyang. Faham tak? Ini mazhab Syafi'i kata macam tu, tiada harus. Tak boleh. Maka pada mazhab yang mengharuskan jamak, iaitu mazhab apa yang mengharuskan jamak untuk orang sakit? Baru tak syak ya. Maka semut Hambali, Ahmad. Bagi orang yang sakit itu Ahmad dan Ishaq. Okey. Ada beberapa kelakuan tersebut di dalam kitab Mazahib Al-Arba'ah Imam Nawawi karang. Satu daripadanya, jikalau orang sakit itu pengsan. Ada syarat dia pula. Orang yang sakit tadi pengsan. Bagi siapa ni? Mazhab Hambali. Orang yang sakit tadi pengsan. Contohnya macam operation, dia mesti kena bius. Bius pula bukan kata bius sejam tak terlega. Tak ada lah. Bius tu memang akan makan berjam-jam. Silap-silap berhari. Okey. Maka kembali ingat ia dalam waktu pertama. Haruslah ia mengumpulkan asar dalam zuhur itu kerana takutkan hilang akalnya pula. Sedap-sedap. Dia sedap dah. Dalam bius tu dia sedap. Sedap-sedap. Dia kena buat hak yang tertinggal tadi. Pasal apa? Takut sekali lagi loop pula. Loop dia nak loop dah. Dia nak loop dah. Dia duduk. Orang panggil lalok. Dia duduk lalok dah. Mayang. Pukul apa lah. Mayang tu. Mayang. Pasal apa? Takut lagi loop pula. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Duk hangguk tu faham? Tak payah terang lah. Okey. Pasal takut hilang pula akal sekali lagi. Hilang akal bukan kerana tidur. Kerana ubat tu tadi menyebabkan hilang akal. Itu sebab saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan zukam, tuan-tuan sesema, tuan-tuan batuk, kan ubat hak yang
kena lah. Renyeh yang seorang rasa macam naik sampan, tinggi rendah renyeh seorang. Terus duk ambil lah ubat macam tu. Kalau batuk, kalau demam, kalau ni ada pergi tanya dekat apa dia farmasi, ada ubat ni mengantuk tak? Kita orang Islam, kita nak semayang, cara nak hilangkan batuk tidur. Cara nak hilangkan zukam, sesema, tidur je. Tapi kita ni orang Islam kena sembahyang, ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu-waktu ya. So bila nak jaga macam mana ni, makan ubat tapi tak mengantuk, sembahyang tak tinggal, dia lala hilang juga penyakit tu kan. Jangan bagi tidur, sebab kalau tidur nak kena qada pula satu cerita. Lepas tu kalau sembahyang dalam keadaan lalok, sah ke? Allah tak rokok tak bagi, sujud subhana rabbiyal a'la. Dah terlap dah, sah dah sembahyang tu. Muslimin dirahmati Allah. Okey nah, pergi cari ubat yang tak mengantuk. 123. Tapi ada orang hak cari juga. Sakit pun tak, apa pun tak, dia pergi cari juga ubat batuk tu. Siapa dia tuan-tuan? Geng ketum. Terima kasih. Dia pergi cari juga ubat batuk tu, dia buat apa pun tak tahu. Sampai terpaksa larang ambil ubat batuk tu. Satu botol RM12. Dia kena hak tu, dia tidur daripada malam sampai kena temu malam, bulan temu bulan. Lega apa, sakit ke? Ni masalah dia. Kerja ada apa ada, duk ambil ketum. Orang dulu ambil ganja, ambil ketum pasal buat kerja. Orang lah buat apa? Hak tu yang salah guna. Muslimin yang dirahmati Allah. Dulu orang dulu tuan-tuan, saya duduk kampung saya Guak Sepedak. Sebelum nak pi kuih padi, daripada Alok, mukui nak bawa mai ke jalan. Guni jalok, kena 2-3 pam berasap. Ni dia punya sumbu. Ganyak. Kena tu ditanggung, tengok nasib muka sepayuk. Jadi kerja sungguh lah. Lah ada buat kerja ke apa ke? Tak ada buat apa pun. Tak biji mata merah. Jumpa kita, Assalamualaikum Ustaz. Baju bawah dalam bagus ya. Naik motor duk gedek-gedek tapi baju smart nak mampu. Geng ganja. Muslim Allah. Jumpa kita di tertib maknawi tu mata merah beadan tu raya. Aduh. Taulah tuan-tuan, anak Melayu kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Kerana sakit tadi kita dah bincangkan pada mazhab kita. 123 masalah mengumpulkan, menjamakkan antara dua sembahyang bagi orang sakit dan dalil. Kata Imam An-Nawawi, yang sakit dan dihimpunkan. Kata Imam An-Nawawi, tolong ambil tahu juga, kok-kok lah jadi berlaku kat kita, berlaku kat anak bini kita ataupun berlaku kat keluarga kita. Sakit, macam mana dia nak buat? Dan setengah daripada ulama ahli ilmu menanggungkan apa dia? Ambil masalah ini letak atas hadis 120. Tengok balik 120 yang Nabi kata tiada musyaqqah tadi, atas dalil mengumpulkan dua sembahyang dengan sebab sakit atau seumpamanya daripada barang yang pada maknanya daripada segala-segala uzur, apa jenis uzur sekalipun. Dan inilah qaul Ahmad bin Hanbal dan Khudhi Husain dan ashab min ashabi Syafi'iyah. Ada daripada ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata, ulama mazhab Syafi'i sendiri yang kata. So jangan terkejut, dia bermazhab Syafi'i, tapi pasal apa dia ambil mazhab ni? Dah ada sebab. Mungkin uruf wal adat, tempat dia, waqi' dia macam tu, dia terpaksa ambil. Dia mazhab Syafi'i tapi dia terpaksa ambil. Okey, dan telah memilih mukhtar akan dia oleh Al-Qatabi dan Mutawali dan Ruwaini daripada ashab kita. Ni hak nama dia. Ulama-ulama yang saya sebut ni adalah ulama mazhab Syafi'i. Dan ialah yang mukhtar pada takwilnya. Depa ambil takwil hadis tadi. Hadis 120 tadi bagi zahir hadis dan bagi perbuatan Ibnu Abbas dan muwafaqah bagi Abu Hurairah.
Hadis atas dengan hadis yang bawah tadi lebih kurang. Dan kerana bahawasanya musyaqqah, tiada keberatan, berlaku keberatan padanya lebih daripada hujan dan telah, sebab musyaqqah sakit ni lebih teruk daripada hujan. Yang Imam Syafi'i kata tadi, hujan pun boleh jamak, sakit lebih, musyaqqah lebih lagi daripada hujan. Maka takwil daripada hadis tersebut, faham tak takwil? Ambil bukan zahir, ambil takwil. Macam qiyas jugalah. Ambil hak tu, hukum tu. Faham ke tak ni? Oh, bagus. Saya nak hak angguk tu lah. Hak duk gitu jenuh terang. Boleh lah. Allah. Berjalan satu jemaah daripada a'immah kepada harus jamak pada hadir. Jamak pada hadir apa dia? Dipanggil jamak takdim. Jamak hak ni. Jangan jamak takhir. Jamak takhir ni tolak pi. Jamak pada hadir. Hak semayang lah pada zuhur. Tarik asak mai. Sebab apa? Saya lagi nak bedah. Okey. Nak bedah bukan bedah. Okey. Walaupun dalam keadaan tiada musafir, in bracket. Okey. Kerana hajat. Yalah hajat lah. Kan? Kalau pergi kelab boleh tak? Jamak musafir. Pergi kelab boleh tak? Tak boleh lah. Bukan sakit bukan apa-apa, dekat nak pergi mengai apa. Mayang atas sampan lah. Awak sampan besar apa? Sampan besar besen lah. Orang tak pakai sampan besar besen. Aduh. Tak boleh nak berdiri kok jadi Titanic. Lain lah juga. Tahu Titanic? Duduk atas kayu. Kan? Ada orang tanya saya, hak geng Titanic agak-agak nak mayang macam mana? Yang duk tanya berapa soalan bodoh macam tu. Kan hak yang orang Titanic ni, yang kapal belaga, yang paut dengan kayu saja. Dia nak mayang macam mana? Ya Allah, ya Tuhan. Yang duk pergi tanya sampai luar. Dah. Tak saya duk ambil tahu lah. Kalau lah jadi macam tu, tak ada musyaqqah dah. Nak mayang geno tu macam tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, antara bertarung nak mati dengan nak ni, nak mayang juga ke? Tapi kalau dia boleh semayang, mayang. Kaki duk godek mayang. Tak ke kiblat. Buatlah fi'li macam mana pun. Ayang tu ada dah. Jenuh tuan-tuan duk fatwa. Macam tu tak payah fatwa dah macam tu. Duk tunggu ni. Hak mana yang berlaku, sedang berlaku tu fatwa. Hak benda tak pernah berlaku dan takkan berlaku tu, so duk fatwa lah. Duk minta fatwa kata, saya bukan mufti, saya kata. Dia tanya orang macam tu, kalau duk macam ni nak mayang kena Ustaz. La ilaha illallah. Adakah duk jadi tu? Tak ada, tak payahlah. Dia selalunya fatwa ni tuan-tuan, berlaku baru boleh keluar fatwa, ataupun nak berlaku baru boleh keluar fatwa. Dia panggil ijtihad, baru berlaku. Contohnya macam Syekh Muzaffar, dia nak semayang macam mana? Dia duduk di langit, dia duduk di, bukan duduk bulan, dia duduk antara. Dia nak mayang kena, kiblat dia tang mana, ayat mayang macam mana. Yang tu pasal dah nak pi juga, barulah kita fatwa. Dia ambil yang mayang macam mana? Dia tayamum lah, tepuk lah tang mana-mana dinding kapal ISS tu sambil duduk terbang. Lepas tu nak mayang menghadap mana? Okey, Mekah ada di mana? Mekah ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia tu, okey, macam ni kecil dulu. Masjidil pada Kaabah ada di mana? Kaabah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Mekah ada di mana? Saudi Arabia. Saudi Arabia ni ada di mana? Di bumi. Maka menghadap ke bumi pun jadi dah. Kalau tuan-tuan pun hantar pergi Pluto sekali pun mukalau. Di Pluto, planet paling jauh pada dunia. Mayang ke mana? Carilah tang mana bumi. Tentulah kiblat kita. Macam hak yang kita bincang hari itu, ijtihad macam mana nak cari arah kiblat. Hang duduk di mana? Di Madinah. Hang tala ke arah Mekah. Sebab di Mekah adanya Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram adanya Kaabah. Macam tu lah. Tapi lah dah ada kompas, lah dah ada handphone. Ada aplikasi tu kan. Buat mode 8. Buat terpacak kiblat. Tu pun duk talam merata. Handphone beli sampai 4,000. Kata bi.
Maksudnya beli hak mahal-mahal itu aplikasi dia, biarlah hak manfaat pada diri. Kan ada arah kiblat dia, seperti kok lah yang tak apa nak ni lagi. Tu arah kiblat tu. Kita pusing kok mana pun. Tu yang duk talau merata buat apa, dah ada aplikasi yang manfaat. Kan? Tak yang tu, mau kalau tak berjalan buat nombor 8. Dak dia lah abang, bukan saya fatwa. Buat nombor 8. Lagi. Dia kat situ. Nampak terpacak betul dengan ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey dah. So tak perlu ijtihad dah. Ijtihad diri pada mencari kiblat. Kalau kita dah ada aplikasi yang membantu. Muslimin yang dirahmati Allah, terus saya ambil hak yang paragraf ujung sekali. Tetapi kata Abu Isa At-Tirmizi berkata pada akhir kitab sahihnya begini, tiadalah di dalam kitab aku ini hadis yang diijmakkan oleh umat Islam atas meninggalkan amal dengan dia. Bukan kata boleh tinggal, hanya buat satu benda tersebut, melainkan hadis Ibnu Abbas di dalam masalah 120 itu, dan hadis membunuh orang-orang yang meminum arak. Cari hadis yang cerita tentang hukum orang bunuh orang minum arak. Dia ada cerita bab sembahyang ni. Tiba-tiba telah dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi akan beberapa orang mengamalkannya. Amal apa dia? Amal atas hadis boleh himpun sembahyang untuk orang sakit dan orang yang tiada musyaqqah, sebagaimana yang diterangkan di dalam syarah Muslim. Maka menunjukkan Imam Nawawi itu ialah orang yang seorang ulama besar yang luas tatapnya dan pengetahuannya, dan amat tinggi martabat ilmunya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatawal Kubra. Okay, dah? Memang Imam Nawawi ni tuan-tuan nak cerita kat tuan-tuan, kehebatan Imam Nawawi ni sampai atas kubuk dia, atas makam dia, atas makam Imam An-Nawawi, nama dia Mahyuddin, duduk di Nawa, tempat di Damsyik, satu kampung nama Nawa, bukan Nawa Naka Nabua Tolang dah, bukan. Ini pun ada juga di Kedah ni, belah langgang atas ada langgang nama Nawa dah. Di Damsyik di Syria tu ada satu kampung nama Nawa. Maka Mahyuddin ni ambil liqab tentang tempat dia, maka dipanggil An-Nawawi. Tu gelaran tempat dia, nama dia Mahyuddin. Alim. Dia meninggal umur, dia kahwin, cerai. Umur 40 lebih dia meninggal. 43 kot katanya. Dia kahwin, dia bercerai. Tapi pasal apa? Pasal dia nak tumpu kepada mengumpul ilmu-ilmu untuk kita. Mesti ada sebab juga. Kita kahwin cerai pasal lain. Ulama kahwin cerai mesti ada pasal. Mungkin dia tak boleh pi dengan cara kehidupan tu, mungkin dia bercerai sebab dia nak tumpu. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, apa yang berlaku pada adinda saya, pada Ustaz Wadi Anwar, lebih kurang macam tu lah. Tahu rahsia dah. Dirahmati Allah. Ya, Ustaz Wadi dia berkahwin, lepas tu dia bercerai sebab dia nak tumpu pada Darul Ifta, dia tumpu kepada anak-anak tahfiz dia. Anak-anak sekarang ni dah ada dekat 60 orang kot, sekali dengan pekerja apa semua. Dia nak tumpu hak tu lah. Dia tak mahu dah tumpu keluarga-keluarga, dia nak tumpu hak ilmu beda dia di akhirat dah. Ustaz Wadi Anwar, muslimin yang dirahmati Allah. Okey, macam tu jugalah apa yang berlaku pada Imam An-Nawawi. Okey, Imam Nawawi ni makam dia, cerita ni dinakalkan oleh Allah yarham tuan guru Baba Saleh. Atas makam Imam Nawawi ni tumbuh satu pokok. Pokok tu, pokok apa Allah Alam tak sebut. Pokok tu keluar daripada daun-daun dia tulis lafzul jalalah alif lam lam ha. Ada beberapa keping daun, lay daun, semua alif lam lam ha, alif lam lam. Apa dia tu? Menzikirkan kepada tuan punya kubur. Siapa dia ahli kubur tersebut? Imam Nawawi. Sehingga ada ulama pada zaman tersebut terpaksa memfatwakan tebang buanglah pokok tu. Sebab apa? Waktu daun dia gugur, jatuh, orang pijak daun tadi ada lafzul jalalah alif lam lam ha, maka terpaksa difatwakan tebang pokok tu. Hampir tahu tu pokok pun naik.
Kita Allah Alam kan, kubur pokok pun terkebulok nak naik. Allah tanam pokok, anak tanam pokok ni tak mau naik, tanam pokok ni tak mau naik awak ni. Apa ni betul ni. Allah, tuan-tuan tahu tak apa dia punca pokok tu atas pada kita? Okey ya. Kalau pokok mau hidup ni kira adalah sesuatu. Kan hak yang cerita Nabi lalu dalam satu kampung, dalam satu kebun pada kurma, tiba-tiba Nabi dengar ngerangan. Selalu saya cerita ni benar pada hadis ni. Dengar mengerang ahli kubur. Ada dua ahli kubur, satu hak ni, satu hak ni. Nabi dengar dan Nabi dapat wahyu, Nabi dapat daripada daripada Jibril mengatakan ahli kubur ni namimah, suka ngadu domba, cerita-cerita fitnah. Yang sebelah lagi orang kuat sembahyang tapi tak reti jaga ayat kencing, tak reti basuh, tak reti ambil taharah. Sembahyang tak tinggal tapi taharah tak reti, bak bersih badan tak reti. Ni hak sebelah ni diibaratkan orang yang tak reti taharah, tak reti suci badan, macam tak sembahyang. Betul tak? Itu sebab miftahu salah at-tuhur, kata Nabi. Anak kunci sembahyang adalah kebersihan. Maksudnya tu sedang diazab teruk. Pasal apa? Macam tak sembahyang. Maka Nabi suruh Saidina Umar pergi ambil pelepah yang masih hijau, pelepah tamar yang masih hijau. Nabi belah pelepah tadi dengan pedang dia, Nabi belah bagi jadi dua, sebelah. Nabi tak atas kubur ni, Nabi tak atas kubur ni. Selagi mana hijau, kata Nabi, daun ni akan berzikir kepada ahli kubur tersebut. Ya, daun yang masih hijau, pokok yang naik masih hijau, dia akan zikir kepada tuan punya ahli kubur tu tadi. Lepas tu Nabi dengar slow dah ngerang dia tadi. Aduh lah, tolong. Terayak dalam kubur. Tiba-tiba Nabi letak pelepah sebelah tadi, slow. Apa dia? Sebab zikir daripada pokok tu tadi. Maksudnya, tuan-tuan, kubur ni jangan turis parah. Dia bawa cangkui, dia parah kubur mak dia, botak, tinggal tanah merah. Tinggal lah rumput-rumput sikit, apa-apa sikit. Tapi jangan pergi tanam pokok nangkau pula. Siapa yang nak makan? Kan? Tu pokok saka, pokok kekal lama, tak payah. Pokok hak yang agak-agak renek, yang boleh mati 2-3 bulan mati, tak apa dah, tanam pokok baru pula, tak apa. Kan? Tapi jangan harap juga kalah dengan pokok tu. Apalah pokok ada, pokok tolong tasbih. Hang buat apa? Anak saja. Jadi celaru juga. Jadi macam hak yang duk ada, dia tak baca Quran, dia berbasang MP3 atas kubur mak dia. Badikul betul. Muslim. Kan? Quran baca tiap-tiap hari 30 juzuk kat mak dah. Yalah dapat pahala siapa dah? MP3 tu masuk syurga, dia ada juga. Hari tanya pula, betul ke MP3 masuk syurga? Saja hampa dia. Punya pemalas mau nak harap ke orang. Kita lah pergi baca, kita lah duduk saja-saja buat tahlil. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Nanti kita masuk dalam bab yang dikatakan tadi, hebatnya Imam Nawawi tadi. Okey. Hebatnya Imam Nawawi tadi sampai satu tahap pokok pun yang naik dah, semua pokok yang baik-baik tapi terpaksa ditebang pokok tersebut. Ni riwayat cerita, tak ada hadis. Okey, nanti kita masuk dalam bab bada'al adzan. Bagaimana mula-mula keluar fatwa, keluar azan tu bermula. Cerita azan. Ni orang masjid kena tahu lah. Tok Bilal lagi kena tahu lah. Semua kena tahu macam mana azan tu mula-mula wujud. Pasal apa Nabi tak berkeluar dengan fatwa dia, dengan dalil daripada Nabi sendiri tak berkeluar hadis. Pasal apa Nabi duk tunggu, macam mana kita nak panggil orang kilim main mayang? Contohlah, macam mana nak panggil jemaah main mayang? Kau ni kata kita pasang bendera, nampak bendera naik waktu masuk. Lepas tu kau ni kata bagi pendapat semua pekat mesyuarat malam tu. Saidina Abu Bakar ada, Saidina Umar ada, Bilal ada, semua pekat ada. Macam mana nak panggil masyarakat? Sedangkan Nabi senang, dia wahyu tunggu, tapi tak mau. Dia nak dengar juga kata-kata sahabat. Itu kata rahmatnya musyawarah. Mai juga dapat pahala. Alah, takak makan karipak. Loh, dia cerita makan. Bukan cerita aku nak bagi pendapat apa. Dak, duduk dalam mesyuarat tu pun dapat pahala dah.
Sebab tu perbuatan Nabi walaupun dia boleh fatwa, boleh berkelak ya, sebab dia diwahyukan. Tapi pasal apa dia tanya anak sahabat, okey, yang kau ni kata kita pasang asap lah. Tahu orang Indian buat satu benda, tutup, buka kain tu, asap naik bulat, masuk dah waktu. Yang kau ni kata ketuk gendang, yang kau ni kata trompet, yang kau ni kata macam-macam kan. Itulah mula-mula nak panggil manusia mai sembahyang tu macam mana. Tak wujud lagi nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada lagi, tak ada lagi. Tu mula nah. Cerita dia bulan depan. Bulan depan baru kita cerita. Mau cerita malam ni juga, cerita dia. Tak ada siapa nak belanja makan. Okey, baik, dekat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan, segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma